Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini dalam video terbaru Ustazah ni, Ustazah akan bincangkan soalan peperiksaan percubaan Negeri Terengganu Tasawur Islam Kertas 1 Negeri Ustazah. Okey. Jadi macam mana anak-anak dah dapat dah kertas percubaan Negeri Terengganu? Kalau boleh masa bincang ni kertas percubaan Negeri Terengganu dah ada pun di tangan anak-anak semua. So kita boleh tahulah macam mana kita nak tackle soalan tersebut untuk mendapat 40/40 kalau boleh. Tapi kalau tak boleh sangat, sekurang-kurangnya 35 markah ke atas. Paling tidak pun salah 5 pun jadilah Kalau boleh tak nak bawah daripada 35 markah. Okey. Jadi Ustazah akan tunjukkan macam mana cara untuk kita dapatkan markah yang tinggi ataupun markah yang memuaskan hati kita untuk kita skor yang baik, mendapat A untuk tasawur Islam. Baik, kita ulang kaji sama-sama. Sekarang pun dah cuti kan. So mudah-mudahan video yang saya buat ini dapat membantu anak-anak mengulang kaji. Jom kita mulakan. Baik, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Antara yang berikut yang manakah contoh istidraj? So bulatkan istidraj. Istidraj ni PLB, perkara luar biasa. So kita kena tentukan semua ni perkara luar biasa yang mana. Kalau istidraj, Maryam dianugerahi hidangan dari langit ketika beribadat. Ini adalah PLB untuk karomah. Tulis. Sombong dan kufur setelah dikurniakan kekayaan, ini adalah istidraj. Terselamat dalam kemalangan yang dahsyat, maunah. Kebal atau tidak lut senjata, PLB, perkara luar biasa untuk sihir. So jawapannya pastinya istidraj B. Okey, ilmu terbahagi kepada dua saja, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu akhlak ni tak ada, fardu syariah tak ada, fardu akidah pun tak ada, potong. Dan kemungkinan fardu kifayah lah, sebab fardu kifayah dia berkait dengan kepentingan kehidupan manusia dan alam. Kalau fardu ain dia berkait dengan perkara wajib yang diamalkan oleh semua umat Islam. So fardu kifayah. Okey, berikut ialah contoh amalan dalam Islam yang boleh disesuaikan mengikut keadaan. Maksudnya dia nak apa? Dia nak contoh amalan yang macam mana boleh disesuaikan mengikut keadaan. Okey. So yang mana boleh disesuaikan mengikut keadaan? Untuk soalan 3 pilihan jawapan, kita perlu mencari jawapan yang salah. Memakai pakaian berfashion boleh disesuaikan ikut keadaan. Meninggalkan solat ketika perang, kalau perang boleh tak tinggalkan solat? Solat walau macam mana pun tak boleh ditinggalkan. So ni tak betul. Tak boleh disesuaikan ikut keadaan. Walaupun keadaan itu ketika perang, masih lagi tetap kena menunaikan solat. Meninggalkan puasa ketika musafir dibenarkan, tetapi perlu diganti balik. Memakan makanan haram ketika darurat disebabkan darurat ini, maka dibolehkan memakan makanan yang haram. So 2 salah. Kita cari jawapan yang tak ada 2. Jawapan yang tak ada 2 ialah ini salah, yang ini salah, ini salah. Semua ada 2. So jawapan dia ialah B. Kemudian Dr. Yusof melakukan solat jamak ketika melakukan solat jamak, ketika melakukan operasi pembedahan kepada pesakitnya. Sahabat, kata kunci dia 3T. Tetap, teguh, tidak berubah. Murunah, kelonggaran. Rabbaniyah, wahyu. Semua berdasarkan wahyu atau ketuhanan. Syumuliyah, S untuk sempurna.
So di antara kata kunci ini, solat jamak ketika melakukan operasi pembedahan, maksudnya Dr. Yusof tak melaksanakan solat fardu seperti biasa, tetapi melakukan solat fardu tapi melakukan solat secara jamak ataupun sekaligus. Maka itu adalah kelonggaran. Jawapan dia B. Okay, Islam menggariskan keseimbangan hidup dunia dan akhirat, seimbang antara dunia dan akhirat. Kemudian hak dan tanggungjawab antara individu dan masyarakat dunia akhirat, satu. Hak dan tanggungjawab yang kedua. Yang ketiga, antara individu dan masyarakat. Semuanya seimbang. So pernyataan di atas menerangkan tentang prinsip mana yang paling tepat. Sahabat, 3 T lagi. Murunah, kelonggaran, waqiah, praktikal, syumuliah, sempurna. So pernyataan yang paling tepat, walaupun hampir semuanya nampak tepat, ya, tapi antara praktikal dan sempurna. So dia lebih kepada praktikal kerana seimbang antara hidup dunia dan akhirat. Nampak praktikal lah benda tu. Sebab apa? Sebab ada orang pentingkan dunia je, tak praktikal. Ada orang pentingkan akhirat yang melampau sehingga mengabaikan dunia. So benda tu tak praktikal. Dan seimbang juga di antara individu dengan masyarakat. Maksudnya seimbang peranannya. Ataupun di antara hak dan tanggungjawab, seimbang. Masing-masing ada keadilan di situ. Itu merujuk kepada praktikal. So C jawapannya. Okey. Prinsip negara Islam kecuali. So dia nak jawapan yang salah. Prinsip negara Islam dia ada 4. Prinsip dia 4. Apa dia? Syura, al-adalah, al-musawwah dan al-huriyah. Huriyah. Syura ada, al-adalah keadilan, ada al-musawwah bersamaan, tak ada dekat sini. Al-huriyah, huri, kata kunci untuk kebebasan. Kebebasan. So ada. So mana yang tak ada? Jaminan sosial. So jawapannya D. Okey. Selesai 6 soalan. Seterusnya kita tengok soalan yang ke-7. Soalan yang ke-7, firman Allah yang bermaksud 2 orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, hukumnya potonglah tangan mereka. So mencuri, potong tangan. Peranan dan kepentingan hadis kepada nas di atas ialah, so kita perlu tahu peranan dan kepentingan hadis dia ada 4, ya. Menguatkan hukum yang terdapat dalam nas, menghuraikan nas yang mujmal atau ringkas, mentaksiskan maksud nas yang umum dan membatasi hukum nas yang mutlak. Semuanya ada kat sini, tapi yang mana berkait dengan nas tersebut. So menguatkan hukum yang terdapat dalam nas, kata kunci dia ialah rukun Islam. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang dinyatakan dalam Al-Quran ataupun dalam nas itu dikuatkan oleh hadis. Maksudnya berkait dengan rukun Islam lah. Dalam Al-Quran ada sebut tentang solat, dalam Al-Quran ada sebut tentang puasa, dalam Al-Quran ada sebut tentang zakat, haji, dan hadis menguatkan lagi benda tu sebagai rukun Islam. Terbinanya Islam disebabkan tertegaknya dengan 5 perkara tersebut. Okay? Maksudnya dia menguatkan. So apabila hadis ataupun ayat yang menerangkan tentang rukun Islam, maka jawapannya mesti A. Kalau menguraikan nas yang mujma' atau ringkas, kata kunci dia mesti berkait dengan solat dan zakat. Iaitu apabila dalam Al-Quran dinyatakan secara ringkas tentang solat, dirikanlah solat. Dalam hadis dia huraikan benda tu, iaitu solatlah kamu sebagaimana
melihat aku solat, kata Nabi, hadis Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya sahabat Nabi melihat bagaimana Nabi solat dan dihuraikan satu persatu bagaimana Nabi solat. Maka tugas hadis ialah menghuraikan nas yang mujmal atau ringkas tadi. So kata kuncinya mesti berkait dengan solat dan zakat. Mentaksiskan maksud nas yang umum, iaitu berkait dengan harta pusaka, iaitu Nabi tidak boleh menerima harta pusaka. Maksudnya dalam stimulus ini pastinya menceritakan tentang harta pusaka. Membatasi hukum nas yang mutlak, dia mesti bercerita tentang potong tangan dan mencuri, iaitu dibataskan dalam Al-Quran potong tangan. Tangan ni daripada hujung jari ini hingga ke bahu tu, tapi dalam hadis Nabi dibagi tahu kalau mencuri potong tangannya lah pada pergelangan tangan. So dibataskan hukum nas yang mutlak tadi. So dalilnya berkait dengan potong tangan dan mencuri. So oleh kerana dalam stimulus ini menceritakan tentang potong tangan dan mencuri, maka jawapannya ialah membatasi. Peranan hadis berkait dengan membatasi hukum nas yang mutlak. Okey. Seterusnya kita pergi pada perawi hadis dhaif. Dalam tasawuf ni hadis tak bincang banyak ya, hadis sahih dengan hadis dhaif. So hadis dhaif ialah hadis yang lemah lah. So kita kena tengok perawi ni periwayat hadis, penerima hadis. So fasik ni orang yang melakukan dosa kan. So melakukan dosa tu menunjuk kepada kelemahan. So kita tanda right sikit sini. Zalim merujuk kepada kelemahan juga. Siqah dipercayai. Dipercayai merujuk kepada hadis sahih, perawi hadis sahih dipercayai. Pelupa merujuk kepada hadis dhaif. So bila 3 salah, kita potong semua yang ada 3. Jawapannya ialah B. Okey. Kemudian fardu ain, fardu kifayah, satu kewajipan, fardu ain, fardu kifayah, ibadat, semua kerja ibadat, setiap amalan diberi balasan. Maksudnya amalan ini yang kita buat kerana Allah, itu namanya ibadat juga, diberi balasan. So T dalam rajah di atas merujuk kepada bukti Islam bersifat alamiah. Itu alamiah ni sarwa jagat ya. Dari segi apa? Dari segi akidah keimanan, sosial, dari segi kemasyarakatan, perundangan dari segi undang-undang lah, dan ibadat dah nampak kat sini ibadat banyak. So jawapannya ialah ibadat. Okey, seterusnya pergaulan, hubungan sesama manusia dalam menjalani kehidupan masing-masing, pastinya sosial, sebab sosial berkait dengan kemasyarakatan ya. Kalau ekonomi berkait dengan wang ringgit, muamalah pun berkait dengan wang ringgit, pemerintahan berkait dengan pemerintahan lah. So di sini tak ada berkait dengan pemerintahan, dikaitkan dengan pergaulan. So pastinya jawapannya A. Kemudian berikut ialah perkara merosakkan harta. Merosakkan harta dengan mencerobohi harta. Merosakkan harta, kita tidak menggunakan sebaiknya harta tu. Kalau mencerobohi harta, kita mengambil harta orang lain tanpa kebenaran syarak. So kita tak guna sebaik-baiknya. Membazir betul, menerima rasuah betul ke merosakkan harta? Betul ke tak guna sebaik-baiknya? Itu lebih kepada mencerobohi harta. Okey. Membekukan wang, maksudnya apa? Membekukan wang, tak menggunakan sebaiknya lah, itu merosakkan harta. Berbelanja ke arah maksiat juga, tak menggunakan dengan sebaiknya. So yang kecuali dekat sini ialah B. Kerana apa? B ini bukan merujuk kepada merosakkan harta, tetapi mencerobohi harta. Okey, seterusnya soalan 12. Nampak tak? Okey, soalan 12. Antara yang berikut yang manakah tanggungjawab anak terhadap ibu bapa? So kita gariskan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Adakah tanggungjawab anak menyediakan keperluan asas? Tak. Menyediakan keperluan asas tanggungjawab ibu bapa.
Ibu bapa. Tulis supaya kita yakin jawapan tu betul. Memberikan kekayaan kepada ibu bapa. Adakah semua anak perlu memberikan kekayaan? So, tak semestinya. Melaksanakan tanggungjawab dalam pelajaran. Tanggungjawab tak? Maksudnya kita kena belajar. Kalau kita sebagai belajar, kita kena belajar betul-betul. Betul. Memastikan mendapat pendidikan yang sempurna adalah tanggungjawab bapa. Okey. So, memberikan kekayaan kepada ibu bapa tidak semestinya. So, C jawapannya. Pilih pernyataan yang salah tentang kepentingan taubat. Adakah taubat melahirkan keinsafan diri? Ya. Adakah taubat memperolehi ketenangan jiwa? Ya. Adakah taubat menjamin kecerdasan minda? Menjamin ke kalau taubat ni? Tak semestinya. Mengukuhkan kepribadian individu, maksudnya akhlak kita lebih baik. Ya. So, yang salah ialah C. Okey. Seterusnya ialah perkara yang merosakkan ibadat kepada Allah. So, riya menunjuk-nunjuk. Ujub kagum dengan diri sendiri. Sum'ah memperdengarkan atau mendengarkan, memperdengarkan kisah-kisah baik dia lah kepada orang lain, atau menceritakan fatanah ni bijaksana. Bijaksana ni bukannya perkara buruk, tapi sifat wajib Rasul. So, yang ni salah. 4 salah, kita potong semua yang ada 4. So, jawapannya A. Memiliki daya kreativiti, inovatif dan produktif. Ini merujuk kepada jati diri. Jati diri ni soalan fakta. Okey, berikutlah cara memelihara keturunan. Kecuali yang salah lah berkait dengan cara memelihara keturunan. Adakah dengan pengharaman perbuatan homoseks dan liwat? Ya, pastinya. Okey, larangan melakukan perbuatan khurafat adakah berkait dengan keturunan? Tak, ini berkait dengan akidah. Galakkan berkahwin dan berkeluarga? Ya, kenalah kahwin. Macam mana nak ada keturunan kalau tak kahwin? So, galakkan berkahwin dalam Islam. Hukuman hudud kepada penzina? Ya, sebab kalau tak haramkan zina, tak buat hukuman hudud, banyaklah anak luar nikah. So, keturunan tak dapat dipelihara, kan? Banyak anak luar nikah. So, keturunan dah jadi kacau bilau. So, betul. So, jawapannya ialah B, sebab dia berkait dengan khurafat, berkait dengan akidah, bukan berkait dengan keturunan. Dia berkait dengan memelihara agama. Okey. Kemudian 17, ciri-ciri penyelesaian masalah yang dituntut dalam Islam. Soalan 3 pilihan jawapan, kita kena cari jawapan yang salah saja. Betul tak ciri dia mesti menepati kehendak syarak? Pastinya. Dilakukan secara berterusan. Ya. Penyelesaian secara menyeluruh. Ya. Mendahulukan kepentingan individu dalam Islam. Dia mendahulukan kepentingan umum. Okey, so 4 ni salah. Kita potong semua jawapannya, ada 4. Jawapannya A, cantum. Okey, seterusnya ialah berikut ialah keunggulan perundangan Islam. Keunggulan perundangan Islam, kecuali yang mana yang bukan keunggulan? Betul tak ciptaan Allah? Pastinya. Hukumannya adil? Ya. Lengkap dan sesuai? Ya. Berubah mengikut situasi? Berubah mengikut situasi? Tak. Sebab sebab perundangan Islam ini tetap je. Tetap sahaja. Kalau kata zina, hukumannya tetap sahaja. Zina belum kahwin 100, yang dah kahwin rejam sampai mati.
Okay, kalau zaman Nabi pun macam tu, zaman sekarang kalau laksanakan macam itulah kedudukannya. Mencuri pun sama, potong tangan, itu contohnya lah. So tak berubah mengikut situasi. Okay, kemudian Puan Wawa menjual rumahnya dengan mengambil keuntungan 15%. Ambil keuntungan, jual. Soal rahnu cagaran, kata kunci. Al-musyarakah perkongsian. Al-mudharabah pelaburan. Al-murabahah akad jual beli. So dekat sini ada jual, nampak ambil keuntungan, ada orang nak belilah. Kalau nak jual mesti ada orang nak beli. So akad jual beli dekat sini merujuk kepada al-murabahah. Okey, kemudian nombor 20 untuk bahagian A. Juga jenis-jenis muamalah. Jenis muamalah Islam berikut menunjukkan bentuk pertolongan kepada orang yang memerlukan sesuatu barang. Al-rahnu cagaran, kan? Cagar barang. Al-wadi'ah simpanan. Al-murabahah akad jual beli. Al-bai' bi zaman ajil, bayar ansur. So dia merujuk kepada mana? Merujuk bentuk pertolongan ini merujuk kepada ar-rahnu. Sebab apa? Memang ada ramai yang jawab al-bai' bi zaman ajil sebab kita boleh dapatkan barang juga, bayar ansur-ansur. Tapi ar-rahnu ni dia lebih kepada bentuk pertolongan. Sebab apa bentuk pertolongan? Kita bagi duit kita dekat orang yang memerlukan tadi, dengan orang yang memerlukan tadi bagi cagaran. Sebab orang yang memerlukan tadi nak dalam bentuk tunai, so dia kena guna ar-rahnu. Maka jawapan yang tepat ialah ar-rahnu. Okey, begitu anak-anak cara menjawab. Mudah saja untuk kita skor 20/20. Okey, untuk bahagian A sangat senang. So, ni soalan Negeri Terengganu, soalan Negeri Ustazah. Okey, kita pergi pada bahagian B. Bahagian B ni mencabar sikit, tapi soalannya mudah juga bagi calon kalau tahu cara nak menjawabnya. Okey, kita tengok D kat sini. Ditaati, disembah, dipatuhi. 3D kata kunci untuk uluhiyah, tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah, kata kunci dia 3P, pencipta, pentadbir, pemilik alam, ialah Allah. So itu rububiyah. Tapi ni 3D, yang disembah, ditaati, dipatuhi ialah Allah, merujuk kepada uluhiyah. PLB, perkara luar biasa kan ada 6 PLB, tapi kita tengok berlaku kepada siapa? Kepada umat Islam. So Ustazah dah susun ikut ranking dia. PLB ranking dia pertama mukjizat. Ranking kedua apa? Irhas. Ranking ketiga karamah. Yang keempat maunah. Kelima apa? Istidraj. Keenam sihir. So ini mukjizat PLB, perkara luar biasa, berlaku pada Nabi dan Rasul. Irhas berlaku kepada bakal Nabi. Selepas bakal Nabi, PLB berlaku kepada orang yang tinggi darjat. Selepas tinggi darjat, manusia biasa, umat Islam. Istidraj, orang yang derhaka. Sihir, perkara luar biasa dengan bantuan jin dan syaitan atau makhluk halus. So umat Islam ini merujuk kepada yang ini, maunah. Okey, kemudian harta yang diserahkan untuk orang ramai yang berkaitan. Harta ni diserahkan untuk orang ramai, tapi berkaitan dengan agama Islam, berkait dengan agama Islam. Wakaf. Contoh, diwakafkan tanah perkuburan. Tanah perkuburan tu untuk Islam, orang Islam tanam, kebumikan jenazah kat situ. So itulah wakaf. Wakafkan Al-Quran, itu untuk kepentingan agama Islam. Wakaf lah. Okay. Memberikan sesuatu barang yang berharga kepada seseorang untuk mendapatkan, bagi barang berharga untuk dapatkan atau lepaskan sesuatu tindakan dengan cara yang salah. So dia bukan ar-rahnu,
dengan cara yang salah. Dia adalah rasuah. Okey. Seterusnya, manusia perlulah menjaga dan melindungi, bukan membaiki. Bila jaga, dia perlu memelihara. Hadis sahih, hadis yang baik, sanad dia mesti bersambung terus. Kalau hadis dhaif, dia ada terputus sanadnya. Bekerja juga merupakan apa? Ibadat. Bila kita bekerja kerana Allah, kita dapat pahala. Ibadat ni kita buat sesuatu kerana Allah. Hukum apa atau benda yang wajib diberikan kepada waris orang yang dibunuh? Orang yang dibunuh ganti hukum qisas. Dia memang bunuh secara sengaja, tapi harta benda wajib diberikan kepada waris orang yang dibunuh sebagai ganti hukum qisas yang tidak dapat dilaksanakan. Kalau qisas dia dengan kecederaan sengaja. Qisas ni dia punya kembar dia ialah diat. Ni bunuh cedera juga. Bunuh cedera sengaja. Ni bunuh cedera tak sengaja. Bila cinta tak setia. Bila cinta tak setia. Qisas sebagai cium singa. Bunuh cedera sengaja. So diat. Sebab apa dia dah sebut kat sini ganti hukum qisas. Diat lah jawapannya. Seterusnya kita tengok banyak soalan jenis muamalah. Jenis muamalah, wakilkan satu barang yang berharga, simpan kata kunci untuk al-wadi'ah. Gabungan anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menolong meringankan beban orang perseorangan serta menjauhi kerosakan dan menyusahkan. Ini namanya at-takaful. Soal takaful ni sistem perlindungan ataupun insurans, kan? Kalau elemen pembentukan negara Islam, dia punya kata kunci waw, siput, kulit, rusa, untuk, kamu, Pak Pandai. Waw untuk wilayah, siput syura atau majlis syura. Dalam negara nak bentuk sebuah negara Islam, dia mesti ada majlis syura, dia mesti ada ketua negara, dia mesti ada rusa ni apa? Rakyat. Kemudian dia mesti ada apa nak bentuk negara Islam? Dia mesti ada undang-undang. Dah ada undang-undang, mesti ada kehakiman. Pak Pandai dah ada pentadbiran dan penguasaan. So ingat kata kunci, dapat betul semua jawapan anak-anak. Seterusnya ialah cara pembubaran perkahwinan dalam Islam cuma ada 3. Talak cerai, talak 1, talak 2, talak 3. Fasah, bila akad perkahwinan tidak ditunaikan, nafkah zahir dan batin tak ditunaikan, boleh memohon fasah, memohon dengan qadi perceraiannya. Khuluk ni tebus talak. So T ialah fasah, U ialah khuluk. Hai, senangnya. Seterusnya ialah agama Islam menekankan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sama manusia sahaja. So sahaja ni mengelirukan sebenarnya, sebab agama Islam ni dia jaga hubungan antara Allah, manusia dan alam, di bawah tanggungjawab insan. Tajuk 3/4 susahlah lah ni, sebab kita dah tahu kalau nak betul macam mana, kena ada alam, tanggungjawab kepada alam. Sebab betul jawapan tu, tapi kalau tak ada alam, so jawapan jadi salah. Persamaan sistem muamalah konvensional dengan muamalah Islam ialah memenuhi keperluan hidup. Ialah betul, sama je. Konvensional pun memenuhi keperluan hidup manusia, muamalah Islam pun memenuhi keperluan hidup manusia juga. Kisah betul.
Langkah untuk mempertingkatkan kualiti kerja dalam Islam ialah dengan sentiasa membuat perancangan rapi sebelum melakukan sebarang kerja. Betul lah. Kalau tak, macam mana nak tingkatkan kualiti? Kena ada perancangan. So betul, amalan sedekah diwajibkan kepada golongan kaya sahaja lagi. So sebenarnya orang miskin pun boleh je bersedekah ikut kemampuan kita. So salah juga. So untuk format ini 2 betul, 2 salah. So kita dapat lagi 20/20. So berjayalah kita dapat untuk markah kertas 1 40/40. Yeay, kita dapat 40/40 ya. Untuk skor yang baik kita mesti dapat semungguhnya 35 markah ke atas. Tapi kalau dapat 40/40 lagi bagus, sebab barangkali untuk kertas 2 untuk kita dapat A, untuk dapat, kalau dapat 40/40 ni kita dapat 60 lebih, 65 pun dah dapat A dah. InsyaAllah. So anak-anak, tu kertas Terengganu, kertas percubaan negeri Terengganu, mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Nampak tak? Okey, itu saja 40 soalan kertas 1. Semoga bermanfaat. Telah sahaja perkongsian Ustazah untuk kali ini. Mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua. Semoga berjumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.